Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahdi bin Muhammad Sahabudin. Saya dari kelas MT4. Dan nama saya Muhammad Nur Syamil bin Hashim Muzahid. Saya juga daripada kelas MT4. Okey, sekarang kami akan mengadakan satu pembincangan yang bertema kelestarian alam. Dan tajuk pembincangan kami pada hari ini ialah pencemaran alam sekitar. Okey, Syamil. Pencemaran alam sekitar itu apa? Baik, pada pendapat saya, pencemaran alam sekitar ni dia merujuk kepada kemasukan bahan-bahan berbahaya ataupun pencemar ke dalam persekitaran yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi benda-benda ni contohlah termasuklah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi. Okey, jadi pencemaran ni dia boleh boleh disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Okey, sebagai contohnya seperti industri, pertanian dan pembuangan sisa. Jadi dan ia mempunyai kesan negatif lah terhadap kesihatan manusia, hidupan liar serta kualiti alam sekitar. Okey. Jadi itu pendapat saya terhadap masuk pencemaran alam sekitar. Jadi saya nak tanya kepada Syadi, apakah kefahaman kamu terhadap pencemaran alam sekitar? Okey, baik. Menurut pendapat saya, pencemaran alam sekitar ni juga boleh didefinisikan sebagai proses di mana unsur-unsur asing atau bahan berbahaya yang berasal daripada aktiviti manusia atau semula jadi mencemari dan merosakkan komponen-komponen alam seperti udara, air, tanah dan ekosistem. Ia boleh melibatkan perubahan dalam keadaan fizikal, kimia atau biologi alam yang membawa pada kesan negatif terhadap kehidupan manusia dan organisma lain. Pencemaran ini menimbulkan isu-isu seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversiti dan ancaman terhadap kesihatan awam. Okey, antara faktor terjadinya berlakunya pencemaran alam ialah pengangkutan. Pengangkutan terutamanya kenderaan bermotor merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara. Pembakaran bahan bakar seperti fosil dalam enjin kenderaan menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida serta bahan-bahan pencemar lain seperti nitrogen oksida. Selain itu, ianya menyumbang kepada perubahan iklim tetapi juga menjejaskan kualiti udara, yang mana ianya boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti asma dan penyakit pernafasan. Selain itu juga, kesesakan lalu lintas di kawasan bandar meningkatkan pengeluaran pencemar. Baik, saya faham, sangat setuju dengan pendapat awak. Saudara Syamil ada faktor lain? Baik, saya pun juga ada faktor dan pendapat saya. Bagi saya, antara faktor lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran alam sekitar ialah kerana faktor sampah sarap. Jadi pengurusan sampah yang tidak berkesan adalah penyumbang yang boleh dikatakan penyumbang yang besar kepada pencemaran tanah dan air. Jadi ketidakupayaan untuk mengitar semula dan membuang sampah dengan cara yang betul, dia akan menyebabkan penumpukan sisa di tapak pelurusan. Jadi sampah-sampah yang seperti plastik, dia mengambil masa yang boleh dikatakan lama, iaitu beribu-ribu tahun untuk terurai. Dan dalam proses ini plastik-plastik tu dia akan mencemarkan lagi tanah dan sumber air. Jadi sampah-sampah yang terurai ni juga dia boleh menghasilkan berbagai-bagai bahan kimia yang berbahaya yang
dapat mencemari tanah dan air. Wish, isi yang baik. Ya. Izinkan saya menambah faktor lain. Silakan. Okey. Antara faktor pencemaran lain adalah penebangan hutan yang tidak terkawal. Penebangan hutan yang sering dilakukan untuk pertanian, perumahan dan aktiviti perindustrian menyebabkan kehilangan habitat haiwan-haiwan dan biodiversiti. Apabila pokok-pokok ditebang, bukan sahaja spesies yang bergantung kepada hutan terancam, tetapi juga kualiti tanah terjejas. Tanpa pokok untuk menyerap karbon dioksida ni, tahap gas rumah hijau meningkat. Faham? Faham? Selain itu, ia juga menyumbang kepada perubahan iklim. Seterusnya, penebangan hutan ni boleh menyebabkan hakisan tanah dan menyebabkan hakisan tanah dan pencemaran air akibat larian permukaan yang membawa sisa pertanian dan bahan pencemar ke dalam sungai dan tasik. Sangat bernas yang idea yang telah ditujukan oleh kamu. Jadi saya pun ingin menambah juga tentang faktor pencemaran. Jadi bagi saya, antara faktor lain ialah disebabkan oleh pembangunan perbandaran di negara kita ini. Okey. Jadi pembangunan perbandaran yang tidak terancang sering mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Okey, apa yang dimaksudkan oleh saya ialah contohnya seperti pembinaan bangunan dan infrastruktur yang baru boleh merosakkan habitat semula jadi dan dapat meningkatkan kesesakan lalu lintas yang seterusnya dapat meningkatkan pencemaran udara. Jadi pembangunan yang tidak diatur juga boleh membawa kepada pengurusan air yang lemah yang lalu menyebabkan pencemaran sumber air dan penggunaan bahan-bahan yang tidak mesra alam dan pengabaian kepada ruang hijau juga menambah lagi kepada masalah pencemaran alam sekitar. Okey, sekarang jom kita pergi kepada skop yang lain, iaitu kesan. Baik, Izinkan saya mengutarakan pendapat saya. silakan. Okey, antara kesan pencemaran udara ini ialah kesannya terhadap kesihatan manusia. Sebagai contoh, pencemaran udara terutama daripada asap industri dan kenderaan mengandungi zarah halus dan bahan kimia bahaya. Ini boleh menyebabkan masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, pencemaran air dengan bahan kimia dan patogen boleh mengakibatkan penyakit berjangkit, gangguan pencernaan dan keracunan. Kesan jangka panjang termasuk peningkatan risiko kanser dan penyakit kronik. Penyakit kronik. Ada apa-apa yang awak ingin tambah? Baik, pada pendapat saya pula, antara kesan bila terjadinya pencemaran alam sekitar ini ialah dia akan menyebabkan kehilangan biodiversity. Jadi maksudnya pencemaran mengancam spesies flora dan fauna yang terdapat di negara kita ini. Dengan apa? Dengan merosakkan habitat flora dan fauna ini. Jadi contohnya pencemaran air. Jadi pencemaran air yang tercemar. Air yang tercemar dia boleh membunuh ikan dan organisma akuatik, haiwan-haiwan akuatik yang hidup dalam air. Sementara pencemaran seperti pencemaran tanah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Okey, jadi penggunaan pestisida ataupun bahan kimia yang mana racun juga boleh menyebabkan pengurangan populasi serangga dan burung yang penting untuk menjaga kestabilan ekosistem kita. Dan selain itu, kehilangan biodiversity juga
boleh mengganggu rantai makanan dan mengurangkan daya tahan ekosistem kita lah. Oh, sesuatu isi yang sangat bagus daripada saudara Syamil. Terima Izinkan kasih. saya menambah. Silakan. Okey, antara kesan lain yang mana pencemaran, yang mana mengakibat antara kesan pencemaran ni, Kesan pencemaran. antaranya ialah perubahan iklim. Pencemaran gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana menyumbang kepada pemanasan global. Seperti yang kita lihat pada hari ini, bumi ini semakin panas disebabkan karbon dioksida ini terperap di lapisan ozon yang mana ia menipiskan lagi lapisan ozon tersebut. Selain itu, ini menyebabkan cuaca yang ekstrim seperti ribut, banjir, kemarau dan lain-lain. Perubahan iklim ini juga menjejaskan pola migrasi haiwan dan pemulihan ekosistem. Kesan ini membawa ancaman terhadap keselamatan makanan keselamatan makanan dan maafkan saya Silakan teruskan. keselamatan makanan dan sumber air. Maafkan saya. Keselamatan makanan dan sumber air serta meningkatkan risiko bencana alam. Sungguh Sangat benar. besar kesannya. Sangat besar kesan yang telah awak tujukan. Baik. Seterusnya izinkan saya untuk menambahkan lagi kesan kepada pencemaran alam sekitar ni. Jadi pada pendapat saya, dia dapat dari sudut negara, dia dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Jadi pencemaran alam sekitar ni dia boleh menyebabkan kerugian yang ekonomi yang besar. Sebagai contohnya, kerosakan kepada sumber-sumber jadi seperti hutan dan perairan dapat mengurangkan hasil pertanian dan perikanan. Jadi kos pemulihan dan rawatan kesihatan akibat daripada penyakit yang terjadilah yang berkaitan dengan pencemaran ni, dia dapat mendatangkan pelbagai masalah kepada kita. Dia dapat membebankan masyarakat, pemimpin, negara, semualah. Lagi orang yang tidak berkemampuan kan. Ya, betul. Jadi pencemaran ni je senang cerita, dia dapat dia merugikan pelbagai sektor seperti sektor pelancongan. Apabila destinasi alam semula jadi terjejas, dia dapat menyebabkan penurunan bilangan pelawat disebabkan orang tak nak melancong ke negara kita. Okey Syamil, awak ada terfikir-fikir tak macam mana cara untuk kita mengatasi masalah pencemaran ini? Baik, saya juga ada juga terfikir satu cara, dua cara sebenarnya, tapi saya akan terang satu dulu untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ni. Baik, pada pendapat saya, antara cara yang untuk mengatasi alam sekitar ni ialah dengan kita meningkatkan lagi kualiti hidup kita. Jadi maksud saya, kita perlulah berusaha untuk mengurangkan pencemaran seperti memperbaiki kualiti udara dan air secara langsung supaya dapat meningkatkan kesihatan masyarakat kita. Jadi selain daripada itu, bila kita buat macam ni, kita dapat mengurangkan insiden penyakit pernafasan dan penyakit yang berkaitan dengan pencemaran ni lah. Okey. Seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup kita secara keseluruhan. Wow, idea yang sangat bernas daripada awak ya. Ya. Saya ada terfikir cara-cara untuk mengatasinya. Boleh saya kemukakan? Boleh. Okey. Silakan. Antara pendapat saya ialah kita dapat cara mengatasi pencemaran ini ialah dengan memulihkan ekosistem. Okey, macam mana tu? Dengan cara mengurangkan pencemaran, tidak kiralah pencemaran air, udara, apa-apa semua tu. Kita mengurangkan pencemaran supaya ekosistem dapat lebih pulih. Contohnya,
air yang lebih bersih menyokong kehidupan akuatik dan memulihkan biodiversiti di kawasan terjejas. Sebagaimana seperti kita tahu, sungai merupakan tempat hidupan akuatik untuk tinggalnya, habitatnya. Jadi apabila kita menjaga sungai tersebut, habitat itu akan terjaga. Kemudian habitat itu akan terjaga. Habitat itu akan terjaga. Kemudian hidupan akuatik itu akan hidup dengan sihat dan membiak dengan sihat. Okey, selain itu, hutan yang dipulihkan juga dapat mengembalikan habitat bagi spesies yang terancam. Sebagai contoh, pokok-pokok yang telah diteban, kita menanamkan semula pokok-pokok tersebut supaya pokok-pokok tersebut dapat menjadi habitat kepada haiwan yang terancam seperti monyet, kera dan sebagainya. Hal ini dapat sedikit sebanyak dapat mengurangkan lagi pencemaran alam. Wah, sungguh hebat idea yang telah kamu kongsikan sebentar tadi. Baik, saya juga ingin menambah satu. Jadi cara mengatasi yang lain bagi saya yang dapat kita sama-sama lakukan ialah bila kita menambah baik lagi ekonomi negara kita. Jadi maksudnya contohnya seperti pelaburan dalam teknologi hijau dan amalan yang berkaitan dengan teknologi hijau ni dapat meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Okay. Dia dapat membuka peluang pekerjaan yang baru dan mendorong inovasi-inovasi yang kreatif dan berguna yang boleh kita pakai berkaitan dengan alam sekitar ni lah. Okay. Sektor seperti tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa dapat juga berkembang dengan kita menambah baik ekonomi inilah. Dan dia dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada negara kita dalam jangka masa yang panjang. Okey, saya ada satu lagi idea. Ya, apa tu? Saya rasa kesedaran dan pendidikan ini juga dapat boleh mengatasi pencemaran alam. Sebagai contoh, usaha mengatasi pencemaran alam meningkatkan kesedaran awam tentang isu-isu alam sekitar. Pendidikan tentang pencemaran dan langkah-langkah pencegahan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan. Sebagai contoh, di sekolah, cikgu-cikgu mengajarkan kepada murid-murid tentang bahayanya pencemaran alam terhadap kesihatan manusia. Oleh itu, murid-murid ni akan, orang kata, lebih berpengetahuan, mendapat pengetahuan awal tentang bahayanya pencemaran alam. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan sebagai contoh aktiviti gotong royong, kempen yang berkaitan dengan kelestarian alam ini. Betul. Hal ini sedikit sebanyak dapat melahirkan generasi yang orang kata lebih cinta akan alam tersebut. Daripada tindakan individu juga, kita boleh menyokong polisi yang mana yang lebih mesra alam. Betul sekali apa yang telah kamu cakap tadi. Baik, seterusnya kita sudah memberikan faktor, kita sudah memberikan kesan, kita dah berikan cara mengatasi juga. Okey, jadi kita Cukuplah sampai di situ saja. Cukuplah sampai di situ saja. Kamu ada apa-apa kesimpulan tak sepanjang perbincangan kita? Kesimpulan perbincangan kita. Baik, kita bincang sepanjang petang ini. Okey. Terima kasih. Bila saya mulakan dulu. Okey. Pada pada pendapat saya, okey. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan yang telah kita lakukan ialah pencemaran alam sekitar adalah isu yang serius yang boleh memberikan kesan negatif bukan saja kepada kesihatan manusia, malah kepada ekosistem kita dan kualiti hidup secara keseluruhan. Jadi ianya disebabkan oleh
pelbagai aktiviti manusia. Contohnya seperti kilang industri, aktiviti pertanian dan pembuangan sisa toksik, sisa sampah yang tak terkawal dan tak mengikut peraturan. Jadi kesan pencemaran yang hasil daripada itu, kesan pencemarannya ialah termasuk kehilangan biodiversity, perubahan iklim dan juga kerugian ekonomi. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang ingin melihat negara kita maju, kita perlulah berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemulihan untuk melindungi alam sekitar kita, dan memastikan kesejahteraan alam sekitar kita akan tetap terjaga sampai bila-bila. Jadi usaha ini perlulah memerlukan tindakan yang bersama, bukan saja diri kita, tapi dari pihak ibu bapa juga, dari pihak sekolah, dari pihak negara, masyarakat, media sosial dan sebagainya. Hal ini supaya kita dapat bersama-sama meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita ni, dan langkah-langkah kritikal yang sistematik perlu kita ambil untuk kita memastikan kesedaran itu dapat dicapai oleh semua orang. Okey, wah. Kesimpulan yang sangat padat dan jelas oleh saudara Syamil sebentar tadi. Okey, saya diri ini ingin juga untuk menyimpulkan apa yang kita bincangkan sepanjang perbincangan kita. Okey, boleh, silakan. Okey, kesimpulannya ialah pencemaran alam sekitar ini merupakan ancaman yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem dan kesihatan manusia. Kesan negatifnya seperti penyakit, kehilangan seperti penyakit, kehilangan biodiversity dan perubahan iklim memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan kolektif dari individu, komuniti dan pemerintah adalah penting. Kita semua hidup dalam masyarakat memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan aspirasi ini dapat dicapai melalui pengurangan penggunaan bahan pencemar, pemulihan alam dan pendidikan tentang kepentingan menjaga persekitaran. Kita dapat mewujudkan dunia lebih bersih dan sihat untuk generasi akan datang. Okey, harapan saya berharap agar masyarakat menanamkan satu perasaan yang mana perasaan yang cinta akan alam sekitar, sekaligus di samping menitik beratkan penjagaan alam sekitar. Supaya apa? Supaya keindahan alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini dapat dikecapi oleh generasi yang akan datang. Wah, sungguh hebat dan sangatlah menarik kesimpulan yang telah diberikan oleh awak. Okey. Disebabkan kesimpulan sudah dinyatakan, mungkin sampai itu je perbincangan kita pada kali ini. Betul. Jika saya ada salah dan silap, maafkan saya. Baik, Saudara Syamil. Ya, saya maafkan awak. Dan jika saya mempunyai salah dan silap juga, maafkan saya juga. Betul. Kita hidup dalam dunia ni penuh dengan kesalahan. Manusia tidak lari daripada kesalahan. Betul. Jadi oleh itu, kita haruslah saling meminta maaf. Benar. Sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.